Ekonomi Singapura berkembang pada rentak lebih pantas pada suku ketiga tahun ini ekoran pemulihan bagi permintaan elektronik global. Ini menyebabkan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI turut meningkatkan unjuran pertumbuhan ekonomi Singapura untuk tahun ini kepada sekitar 3,5%. Bagi tahun depan pula, MTI meramalkan pertumbuhan lebih perlahan berbanding tahun ini, iaitu pertumbuhan antara 1 hingga 3% ekoran ketidaktentuan dan konflik geopolitik. Namun demikian, bagi GDP tahun ini ia diramal lebih tinggi kerana peningkatan 5.4% pada suku ketiga tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Ia sekaligus melepasi ramalan para penganalisis dan lebih tinggi berbanding pertumbuhan 4.1% yang dicatat pada suku sebelumnya. Pertumbuhan itu dirangsang oleh sektor penghilangan yang berkembang sebanyak 11% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Singapura sementara itu menurunkan unjuran pertumbuhan ekspor domestik bukan minyak NODX bagi tahun ini di tengah-tengah kebangkitan ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan. NODX kini dijangka berkembang kira-kira 1% dari tahun ke tahun berbanding kenaikan antara 4 hingga 5% yang diramalkan pada bulan Ogos. Menurut Enterprise Singapura, walaupun persekitaran luaran secara amnya menyokong pertumbuhan, keadaan ekonomi sejagat yang tidak menentu seperti persekitaran perdagangan yang lebih mencabar dan berdaya saing boleh menjejas perdagangan dan pertumbuhan global. Secara keseluruhannya, NODX berkembang 9.2% dalam suku ketiga berbanding tempoh yang sama tahun lalu setelah susut 6.5% dalam suku sebelumnya. Elektronik berkembang lebih pantas menandakan pertumbuhan dua suku berturut-turut. Produk bukan elektronik pula bangkit semula selepas merosot dua suku berturut-turut. Sekurang-kurangnya 178 kes penipuan kad kredit dilaporkan kepada polis oleh syarikat-syarikat runcit sejak 1 Oktober. 9 orang suspek sudah diberkas polis sejauh ini dan lagi 11 orang sedang diburu. Mereka dipercayai sudah meninggalkan negara ini. Kebanyakan mereka adalah warga China, Malaysia dan Rusia. Sasaran penipuan tersebut lazimnya ialah kedai-kedai menjual barangan elektronik. Suspek dikatakan direkrut oleh sindiket-sindiket penipuan di negara masing-masing menerusi media sosial. Mereka kemudian memasuki Singapura buat jangka pendek dengan membeli barangan mahal seperti telefon bimbit dan barangan elektronik lainnya. Sindiket itu menggunakan maklumat dari kad kredit curian untuk membuat bayaran. Restoran nasi padang kegemaran ramai Hajah Maimunah diberi penghormatan cukup besar setelah ditayangkan di papan iklan gergasi bangunan Nasdaq di tengah-tengah New York City. Ini sebahagian daripada usaha syarikat Grab untuk memberi peluang kepada perniagaan kecil dikenali di persada antarabangsa yang menampilkan sekitar 75 peruncit makanan dan minuman F&B di papan iklan menara Nasdaq di Times Square. Dalam satu catatan ke Facebook, restoran Hajah Maimunah menyatakan ia berbesar hati kerana mendapat peluang untuk mewakili warisan makanan Singapura di Amerika Syarikat.